Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberikan kita manfaat yang besar dalam kehidupan kita, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni macam malam yang saya rasa macam lain macam pula. Sebab sebelum ni tak ada perempuan. Dah lama saya kuliah kat sini tak pernah ada perempuan. Tiba-tiba malam ni muncul. Tu rasa macam lain sikit lah. Tapi mudah-mudahan ianya satu permulaan yang baik dan kita dapat teruskanlah insyaAllah. Tak semestinya orang perempuan ni duduk kat rumah je kan. Ada masanya dia boleh datang ke masjid untuk sama-sama solat berjemaah, untuk sama-sama menuntut ilmu. Kadang-kadang suami ni bukan boleh percaya sangat. Kalau kat sekadar dia dengar kat masjid ni, kat rumah dia tak cakap pun kan, dia tak sampaikan. Jadi baik orang perempuan tu isteri datang sekali, jadi dia puas hati lah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hadis kita yang lalu, iaitu hadis yang ke-40. Masih lagi dalam bab berkenaan dengan niat. Jadi minggu yang lalu kita telah pun melihat hadisnya yang panjang. Cuma kita tak sempat nak habiskan huraian-huraiannya. InsyaAllah pada malam ini mudah-mudahan kita dapat sambung, kita dapat habiskan dah. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini pun kalau sedia yang puan-puan dan tuan-tuan dah sedia maklum, saudara-saudara kita di Palestin yang sedang pun berperang dengan negara Yahudi iaitu Israel. Mudah-mudahan kita ini yang berada di negara yang aman ini, kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara seagama kita ini diberikan kemenangan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, mudah-mudahan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lalu ada disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu keburukan perbuatan meminta sedekah. Malam ni kita tengok tentang keburukan ataupun apa hukum orang yang suka meminta sedekah. Sesetengah orang dengan sebab yang tertentu lebih suka meminta sedekah daripada berusaha ikhtiar untuk menyara hidupnya atau membanyakkan hartanya. Jadi ada di antara kita, apabila ada satu kekangan, sama ada dari sudut harta ataupun keperluan, maka mereka ini lebih suka mencari jalan yang mudah, iaitu dengan cara meminta sedekah. Mengenai hal ini, baginda Nabi SAW menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan yang demikian amatlah buruk akibatnya, kerana selain dari beroleh kemurkaan Allah, jiwanya sentiasa papa dan tamak haloba sekalipun banyak harta yang dapat dikumpulkannya. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang meminta sedekah ini, kalau kita lihat, sebenarnya pendapatan dia lagi banyak daripada kita. Betul? Betul tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang minta sedekah ni, dia duduk je. Duduk, sediakan tabung kat depan, tak pun mangkuk. Kalau tak ada mangkuk, tempurung kelapa pun boleh. Kan, buat jadi macam mangkuk. Kemudian duduk, ulur je, orang masukkan duit. Dah agak-agak dah banyak tu, simpan dulu dalam poket. Kan? Jangan biar nampak banyak. Nanti kalau orang tengok dah banyak, orang tak bagi lagi. Jadi kalau orang tengok kosong, orang bagi lagi. Kan? Jadi dah ada agak banyak tu, simpan dalam poket. Kan? Lepas tu kita pun tengok, kosong, tak ada orang bagi, kesiannya. Kita pun bagi. Orang belakang pun bagi. Lepas tu dikira-kira, banyak juga pendapatan dia. Baik. Hukumnya, meminta sedekah adalah satu perbuatan yang haram. Ini hukum meminta sedekah di dalam Islam. Rasulullah SAW, dan di dalam Islam hukumnya adalah haram. Tidak dihalalkan, melainkan kepada salah satu daripada sebab-sebab yang dinyatakan di bawah ini. Minta sedekah ni tuan-tuan, hukumnya haram. Melainkan yang pertama adalah orang yang bersungguh-sungguh memang tidak mempunyai harta ataupun tidak mempunyai keupayaan untuk bekerja. Hukum haram ini dia boleh jadi ataupun dibolehkan bagi seseorang itu meminta sedekah dengan sebab dia ini memang tak ada apa-apa, dan juga dia ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan disebabkan keadaan dia. Contoh orang yang sakit. Orang yang sakit dah tak mampu nak kerja, nak cari rezeki. Maka dibolehkan dia untuk meminta sedekah. Tetapi perlu diingat, dia terlebih dahulu perlu mencari ikhtiar yang lain. Meminta sedekah ini jalan dia yang paling akhir. Kalau dah tak jumpa bagaimana cara lain untuk dia mendapatkan nafkah, dia mendapatkan keperluan hidup itu, maka dibolehkan dia untuk meminta sedekah. Dia tak kerja, tapi dia ada anak tak? Anak dia kerja tak? Anak dia boleh tanggung dia tak? Boleh. Maka haram untuk dia meminta sedekah. Nampak?
Kemudian yang keduanya adalah orang yang harta bendanya habis ditimpa bencana. Contoh, rumah tu terbakar, rumah dia terbakar. Ini terbakar, hartanya habis, tak ada apa yang tinggal bagi dia. Ketika itu dibolehkan dia untuk meminta sedekah. Tetapi itu juga pilihan yang terakhir. Okay. Jadi selain daripada yang dinyatakan itu, maka hukumnya haram meminta sedekah tanpa keperluan. Ada orang kadang-kala dia ada harta, tapi dia nak kumpulkan harta itu dengan cara yang mudah, dia meminta sedekah. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia minta sedekah itu dengan memang betul keperluan dia, ataupun ada di antara peminta sedekah ini kadang-kala mereka ini berpura-pura, istilah kata macam buat-buat ataupun macam berlakon lah. Sedangkan dia tu sihat, tapi oleh kerana dia nak minta sedekah, dia buat-buat sakit, ataupun dia bawa anak kecil, kan? Orang kita ni kalau tengok anak kecil memang kalah lah, memang kalah, kan? Tolong cik, anak saya ni tak makan, 2 hari dah tak makan. Budak tu relax je, mak dia cakap macam tu kan. Kita ni pun yang tengok, alah kesiannya, kita pun hulur dengan niat untuk kita sedekah, kan? Tapi orang yang meminta sedekah itu dengan cara yang menipu. Nampak? Sedangkan tuan-tuan, dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tenaga, Allah memberikan kita badan yang sihat, Allah mengurniakan kita akal fikiran, kan? Maka bagi kita, apabila ada satu keperluan yang mendesak dan ketika itu kita tak ada apa-apa, maka kita diberikan akal bagaimana caranya untuk kita dapatkan keperluan tersebut dengan cara kita bekerja. Kata orang tu, kita ada tulang 4 kerat, kan? Selain daripada kita ni jalannya meminta sedekah, lebih baik kita ini bekerja dan kita dapat hasil usaha kita itu dan kita belanjakan, maka kita rasa apa? Kita rasa kita ni puas, tuan-tuan, sebab kita kerja dan kita dapat upah, dan dengan upah itu kita cukupkan keperluan kita. Berbanding dengan orang yang meminta sedekah, dia dapat sedekah, dia dapat duit, tapi kepuasannya itu, keberkatannya itu di mana? Jika minta sedekah itu dengan cara yang salah. Lepas tu tuan-tuan, itu berkenaan dengan orang yang minta sedekah, yang kita nampak dia minta sedekah. Sebagai contoh, dia pakai pakaian yang agak kata orang tu, yang lusuh dan sebagainya, yang buruk, kan? Ada juga di antara peminta sedekah ini, kadang-kadang dia pakai jubah. Oh, macam ustaz. Dia bukan ustaz lah, macam ustaz. Dia pakai jubah, ada kalanya pakai jubah, dan kadang-kadangnya bawa tabung. Tabung itu kadang-kadang ditulis untuk tahfiz, kan? Untuk tahfiz, tolong cik, sedekah, infak lah beberapa banyak yang ikhlas, kan? Itu juga kadang-kadang kita kena perhatikan dengan betul. Dekat masjid ni pun ada letak, kan, tabung tu, kan? Dekat kedai-kedai makan pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada tabung-tabung yang diletakkan. Sebenarnya tabung-tabung yang diletakkan di sesuatu tempat itu, tabung-tabung itu perlu dapat kelulusan.
Jika dia melibatkan tahfiz, madrasah, maka dia perlu minta kelulusan daripada jabatan agama. Baru dia boleh letak tabung tu dekat kedai-kedai makan. Baru dia boleh letak tabung tu dekat kedai-kedai, dekat kaunter-kaunter bayar duit tu kan. Dia letak kat situ. Dengan syarat dapat kelulusan. Sebab itu tuan-tuan, baru-baru ni pejabat kadi yang dia buat satu operasi, mereka ambil tabung-tabung yang tidak mendapat kelulusan. Tak dapat kelulusan tapi diletakkan di tempat-tempat tertentu, maka apabila disemak memang tak ada permohonan untuk mengutip derma dan sebagainya, maka diambil tabung tu, dirampas. Tabung tu perlu didaftarkan, dibuat permohonan, baru diluluskan dan baru letak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak menerangkan tentang akibat-akibat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para peminta sedekah. Di antaranya ialah sesiapa yang meminta harta orang kerana hendak membanyakkan hartanya, maka ia hanya membanyakkan bara api kepada dirinya. Oleh yang demikian, terpulanglah kepadanya sama ada hendak mensedikitkan bara itu atau hendak menambahkannya. Yang keduanya, sesiapa yang meminta sedekah padahal ia ada mempunyai kadar yang mencukupi untuk keperluan pagi dan petangnya, maka ia hanya membanyakkan bara api neraka kepada dirinya. Dan yang ketiganya, sesiapa yang selalu meminta sedekah, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan keadaan mukanya tidak ada sedikit daging pun. Nampak? Azab-azab dan juga balasan-balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang suka meminta sedekah. Tuan maka kita kena berhati-hatilah. Meminta sedekah ada kalanya dengan cara berterus terang dan ada kalanya dengan cara tipu hela. Seperti berpura-pura miskin, alim, orang bijak pandai atau sebagainya. Maka sesiapa yang diberikan sesuatu kerana dipercayai ada padanya satu-satu sifat yang didakwanya, sedang ia pada hakikatnya tidak bersifat demikian, haram ia menerima pemberian itu dan tidak menjadi, melainkan kalau ia menerimanya. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang itu orang yang bukan pada hakikatnya bukan orang yang susah, tetapi dia berpura-pura susah dan minta sedekah, maka apabila dapat duit sedekah itu, dapat harta sedekah itu, maka haram bagi dia untuk menerima dan menggunakan harta yang dia dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu adalah di antara larangan Nabi SAW terhadap orang-orang yang suka meminta sedekah. Ini larangan. Ini larangan. Nabi larang. Maka dengan tenaga yang Allah kurniakan kepada kita, maka carilah harta dengan jalan yang betul. Sebagai contoh, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya pemergian seseorang ke bukit mencari kayu api, kemudian ia memikulnya dan menjualnya untuk mendapat keperluan hidupnya adalah lebih baik dari ia meminta kepada orang, kerana terselamatnya daripada menanggung keberatan budi pemberian orang itu atau keburukan rasa kecewa kalau tidak diberinya. Yang diajarkan, yang dianjurkan tuan-tuan, contohlah, walaupun kita ini kerjanya mencari kayu api,
Kita pergi cari kayu api, dah dapat kayu api tu kita pikul bawa keluar, kemudian kita jual kepada orang dan kita dapat apa yang kita jual, kemudian kita belanjakan duit tersebut, maka kita akan dapat satu kepuasan. Macam saya kata tadi lah, berbanding dengan kita meminta kepada orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan kasih kepada orang mukmin yang berusaha mencari penghidupan yang halal, sama ada dengan jalan bercocok tanam, berniaga, bertukang dan sebagainya. Aku tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita ni ada daya upaya, maka carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan cari rezeki dengan cara yang mudah, yang menyebabkan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Apa yang kita nakkan, kita kena berusaha. InsyaAllah Allah akan berikan kemudahan bagi orang yang berusaha. Nak cari ilmu, nak dapat ilmu, kena berusaha cari ilmu. Nakkan kehidupan yang lebih baik, maka kita kena berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka insyaAllah tuan-tuan, Allah akan beri. Baik. Kemudian seterusnya, dalam hadis yang lepas juga, baginda Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa niat ini ada niat yang suci dan ada niat yang sebaliknya. Nikmat pemberian yang sangat-sangat diperlukan dalam alam kehidupan ini ialah nikmat kerohanian, iaitu ilmu pengetahuan, dan nikmat kebendaan, iaitu harta kekayaan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat ilmu pengetahuan dan juga nikmat kebendaan. Beruntung, sangat beruntung bagi orang yang ada ilmu dan Allah kurniakan kepada mereka kekayaan. Untung tuan-tuan. Dah lah kaya, pandai pula tu, banyak ilmu. Nampak? Beruntung. Sebab ada setengah-setengah daripada kita, kadang-kadang dia orang yang ada ilmu, tapi Allah tak kurniakan pada dia harta kekayaan. Ada setengah orang pula, dia ada harta yang banyak, tapi Allah tak berikan dia kepada ilmu. Kan? Seperti mana ada 4 golongan yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah mereka yang Allah beri ilmu dan harta, lalu mereka memanfaatkan ilmu dan harta tersebut ke jalan Allah. Nampak? Dengan ilmu yang dia ada dan dengan harta yang dia ada, dia gunakan sebaik-baiknya ke jalan Allah, maka dialah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Orang Paik Kasih ni saya tahu, orang Paik Kasih ni semua orang-orang yang berada juga. Kebun-kebun banyak, kan? Dan tuan-tuan juga orang-orang yang datang ke majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Maka tuan-tuan gunakan ilmu yang ada dan harta-harta yang ada ini ke jalan Allah. Salah satunya dengan cara ni lah. Kita boleh sumbangkan, apa ni kata orang tu dekat saudara-saudara kita di Palestin. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam Telegram ni, ada dia ada sharekan nombor akaun untuk kita sumbangkan. Kesian tuan-tuan, kan? Kita tak mampu nak pergi sana, nak tolong, nak perang. Maka kita tolonglah dengan apa yang kita ada. Doa, kita berikan sedikit infak kita, sedekah kita pada orang-orang sana. RM10 pun boleh. Kan? Semestinya banyak. Kemudian yang keduanya, ada jenis golongan yang Allah berikan dia ilmu agama dan tidak mengurniakan kepadanya harta. Allah beri dia ilmu, tapi dia tak ada harta. Tapi dalam diri dia berniat.
Ya Allah, alangkah baiknya jika satu hari nanti kalaulah engkau kurniakan aku kekayaan, maka aku akan gunakan kekayaan ini ke jalan-Mu ya Allah. Dia ada niat. Dia niat. Satu hari nanti kalau aku kaya, aku akan tolong ramai orang. Dia baru niat ni. Tak ada harta lagi pun. Dia baru niat je. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran atas apa yang dia niatkan itu. Tapi niatnya itu dengan ikhlas lah. Dengan bersungguh-sungguh. Kan? Kalau satu hari nanti aku kaya, aku akan tolong orang lain. Itu ada orang yang macam tu. Dan orang yang ketiga, golongan yang ketiga ini, Allah memberikan ia harta yang banyak tetapi tidak mempunyai ilmu. Walaupun mereka dikelilingi kemewahan harta dunia, tetapi Allah tidak mengurniakan kepada mereka ilmu. Inilah namanya istidraj. Istidraj ni tuan-tuan, kata orang tu, dia ni bawa kereta besar, ada kemudahan, tapi tak pernah datang masjid. Ada kereta banyak, kereta besar, tak pernah bawa pergi dengar kuliah ilmu. Kemudian dia menggunakan hartanya itu untuk ke jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah. Dia bawa kereta dia tu bukan dia pergi masjid. Contohnya, pergi tempat-tempat yang tak tentu pasal, pergi tempat-tempat yang maksiat. Maka orang ini adalah seburuk-buruk keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menggunakan hartanya itu ke jalan yang tidak diredai oleh Allah. Tak bersyukur. Tak bersyukur. Kemudian yang keempatnya adalah golongan orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak juga mempunyai harta. Dalam kitab ini kata banyak golongan, banyak orang-orang yang tergolong dalam golongan yang ini, yang nombor 4 ni. Dah lah harta tak ada, tak berapa nak banyak, ilmu pun tak ada, tapi sombong. Ilmu tak ada, harta tak ada, tetapi sombong. Tak nak pergi cari ilmu, tak nak berusaha untuk cari kekayaan, cari harta. Sekadar dia cuma bercakap sahaja. Orang kata apa? Pandai cakap tapi tak buat. Cakap lebih, cakap tu berapi-rapi, tapi tak ada apa-apa. Ramai orang kita ni macam ni tuan-tuan. Terutamanya orang-orang yang selalu kadang-kadang ngetih kat kedai-kedai. Cakap ni berapi-rapi dengan kawan-kawan. Kan? Tapi sampai masa tak ada apa pun. Ini ramai. Sebab apa tuan-tuan? Inilah dia golongan yang bila mana kalaulah nanti satu hari Allah beri dia kekayaan, Allah berikan dia ilmu, maka dia tak akan buat apa yang dia cakapkan tu. Inilah. Kalaulah satu hari nanti aku kaya, aku akan tolong ramai orang. Dengan izin Allah, Allah beri dia kekayaan. Bila dia dah kaya, dia jadi tamak, jadi haji bakhil, simpan duit. Orang lelaki datang bagi RM1, orang perempuan datang bagi banyak. Itu je tu kan. Bila dia ada ilmu, maka dia sombong pula dengan ilmu yang dia ada. Dia lawan pula para alim ulama, para ustaz. Dia lawan pula. Dia kata ustaz ni tak betul. Apa ustaz ni ceramah, apa ustaz ni hukum tak betul. Dia pula yang betul. Nampak?
Bila Allah berikan dia ilmu, bila Allah berikan dia harta, maka dia salah gunakan. Maka inilah dia golongan yang paling banyak hidup di dunia ini. Ramai tuan-tuan. Ini realiti. Ini adalah realiti kehidupan dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini bukan cerita kosong tak. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan apa yang saya sampaikan dengan kehidupan di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan dapat. Betul lah Ustaz cakap. Mungkin ada di antara kita yang pernah alami benda ni. Kadang-kadang bukan dengan orang jauh, dengan orang-orang yang berhampiran dengan kita juga. Kan? Jadi berhati-hatilah kita dalam hidup di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ilmu pengetahuan dan harta kekayaan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Kedua-dua nikmat itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendapatkannya, melainkan dengan menggunakannya pada jalan yang diredai Allah. Jadi ni tuan-tuan, kalau Allah kurniakan nikmat itu kepada orang yang salah, maka orang itu akan menggunakan nikmat itu ke jalan yang tak betul. Sebab itu nikmat kekayaan dan juga nikmat ilmu pengetahuan ini, jika Allah berikan kepada orang yang betul, maka dia akan menggunakan ke jalan yang diredai oleh Allah. Itu dia. Dalam pada itu, orang yang tidak mendapat kedua-dua nikmat itu, tetapi ia mempunyai niat yang benar lagi suci, bahawa kalau ia mendapat nikmat itu, ia akan menggunakan pada jalan yang diredai Allah, maka ia juga akan beroleh pahala disebabkan niatnya yang baik itu. Jangan risau tuan-tuan, kalau kita tak ada nikmat harta yang banyak, kita tak ada nikmat ilmu, tapi kita ada niat yang baik, maka kita juga akan diberikan pahala oleh Allah. Sebaliknya, kalau niatnya buruk, maka buruklah pula akibatnya, seperti yang diterangkan di dalam hadis ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berbalik semula kepada soal niat kita. Berbalik semula kepada apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan, kalau kita niatkan itu benda yang baik, maka Allah akan berikan juga ganjaran yang baik. Tapi kalau niat kita itu buruk, maka Allah akan berikan juga balasan kepada apa yang kita niatkan. Tapi sebagaimana yang saya dah terangkan pada tuan-tuan dan tuan-tuan pada hadis-hadis yang lalu, kan, niat yang baik ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tetapi niat yang tak baik ini, Allah akan berikan balasan kepada apa yang dia niatkan sahaja. Allah tak lipat gandakan dia punya dosa tu tak. Sebagai contoh, niat nak pergi curi, niat nak pergi mencuri, kan, nak pergi curi sawit orang, sawit lah, kan. Ataupun nak pergi curi apa, kata orang tu buah kat rumah orang lah, nak pergi curi. Dia niat nak mencuri. Nanti malam ni aku nak pergi rumah si Abu ni, aku nak pergi curi dia punya buah tu, kan. Orang dah tidur ni, aku nak pergi curi. Niat pergi curi. Kemudian dia tak buat pun apa yang dia tak buat pun. Tiba malam tu tertidur pula. Jadi tak pergi, tak jadi mencuri. Tak jadi mencuri. Maka dia dapat apa tuan-tuan? Dia dapat tak dosa? Dia dapat dosa apa yang dia niatkan tu lah. Kalau dia buat, dia niat dan dia buat, maka dia dapat dosa dalam apa yang dia niat dan apa yang dia buat. Tetapi ada setengah-setengahnya, kadang-kadang tuan-tuan, Allah tak tulis lagi. Contoh, dia baru niat nak mencuri, tapi tak jadi mencuri, kan. Maka ada yang mengatakan bahawa Allah akan padamkan, Allah tak akan tulis. Sebab dia cuma niat, dia tak buat pun.
Tapi ada setengah-setengahnya mengatakan bahawa apa yang dia niatkan itu, maka itulah yang dia dapat. Kalau dia buat, dia akan dapat yang lain. Baik, itu berkenaan dengan hadis yang ke-40. Maka habislah hadis yang ke-40 berkenaan dengan niat. Maka tuan-tuan, ada lagi hadis yang ke-41 dan juga hadis yang ke-42. Ini tinggal 2 hadis sahaja, maka kita akan habis dalam bab niat. Maksudnya tuan-tuan, kita sekarang ni daripada mula saya kuliah kat sini sampailah ke malam ni, kan, sampai ke hadis yang ke-42 ni nanti, kita cuma baru baca dia punya apa? Mukadimah. Kita baru baca dia punya mukadimah. Dah lama tuan-tuan saya kuliah kat sini. Berapa tahun berapa tahun agaknya. Mukadimah, kau baru mukadimah Ustaz. Lepas dah habis ni nanti tuan-tuan, baru kita masuk kepada jilid yang pertama dalam kitab Mustikah Hadis Nabi SAW. Baru masuk Ustaz. Habis yang panjang yang kita baca tu, itu mukadimah dia. Supaya kita tahu berkenaan dengan kitab-kitab hadis ini, kita, sebab itu tuan-tuan, dalam mukadimah ini diterangkan kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, kemudian tentang apa, tentang iman, Islam dan ihsan, tentang niat kita, supaya tuan-tuan bila kita dah masuk ke dalam kitab yang sebenarnya, kita akan dapat memahami apa yang terkandung dalam kitab Mustikah Hadis ini. Tuan-tuan, banyak tau. Ini dah berapa tahun ni baru sampai ke surat berapa ni. Sedangkan kitab ni tuan-tuan dia ada berapa jilid ni. Maknanya lama lagi lah kita jumpa. Kan? Kalau tak habislah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi jam tu pun dah faham-faham dah dia bunyi. Memang dah habis dah pun ni. Kan? Kita akan sambung nanti dalam kuliah yang akan datang. Dalam hadis yang ke-41 ni pendek je, dan hadis yang ke-42 ni pun pendek. InsyaAllah kita habiskan nanti dalam kuliah yang akan datang. Yang mudah-mudahan diberikan kita nikmat kesihatan yang baik, diberikan kita kelapangan masa untuk kita bersama-sama dalam kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.